Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang Pahang? Alhamdulillah. Saudara pengacara majlis yang kita semua kasihi, yang berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, merangkap Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Malaysia, yang kita kasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Nur, Menteri Besar Kerajaan Kedah Darul Aman, dan yang amat berhormat Cikgu Syukri, Menteri Besar Kerajaan Negeri Perlis Indra Kayangan, yang berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, mantan Menteri Besar Perlis, yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Pahang, seterusnya semua saf pimpinan Perikatan Nasional Negeri dan Kawasan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pantun, anak cacing dalam kopi, pakuh dacing boleh di AP. Alhamdulillah, saya juga turut memanjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di hari pertama setelah selesai urusan penamaan calon, alhamdulillah, Cikgu Kasim akan mewakili kita semua sebagai calon Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil Pelangai, satu pilihan raya yang sangat penting dan satu pilihan raya yang sedang diperhatikan oleh seluruh rakyat di Malaysia untuk melihat sejauh manakah dan ke arah manakah tren politik negara sedang dibawa oleh rakyat dan para pengundi setelah berakhir PRU 15 dan juga pilihan raya negeri 6 negeri dan pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan pilihan raya kecil Simpang Jeram di Johor. Sekarang giliran kita orang-orang Pahang untuk menunjukkan rasa hati nurani politik kita dengan penuh kesedaran, dengan penuh rasa tanggungjawab untuk membuat penilaian bagi kita memberikan undi kepada parti mana yang dapat memberikan gambaran dan refleksi cita rasa hati nurani politik rakyat dalam negara kita. Saya gunakan istilah kita kerana saya orang Pahang. Ramai orang tak tahu ke saya orang Pahang. Pertama, saya ini datuk yang dianugerahkan anugerah bintang darjah kebesaran
oleh Sultan Pahang, Datuk Indra Pahang, SSAP. Sebelum jadi Datuk Pahang, saya telah dipinang oleh orang Pahang dan berkahwin dengan orang Pahang. Bapa mertua belah ayah di Kampung Awah, belah mak di Tebing Tinggi, sekarang di Kampung Bukit Genting, Jerantut. Orang Jerantut punya sayang saya pada orang Pahang. Daripada dulu sampai sekarang tak ada isteri yang kedua. Orang Pahang terus menerus. Anak dah 4, cucu dah 11. Tiap-tiap tahun balik ke Pahang. Dan paling ramai sahabat-sahabat, terutama daripada UMNO, orang Pahang. Kebetulannya, Long Nan, semua orang kenal Long Nan, Datuk Seri Adnan Yaakob, seperjuangan dengan saya sejak pemuda. Kemudian dia jadi wakil rakyat, saya jadi wakil rakyat tahun 86. Dia jadi ketua bahagian, saya pun jadi ketua bahagian. Dia jadi ketua bahagian di Orang Bentong ni berpuluh-puluh tahun. Tak pernah kalah. Saya pun jadi ketua bahagian di Ketere 36 tahun. Tak pernah kalah. Cuma bezanya Long Nan berehat sat ataupun retire, saya dipecat oleh Zahid daripada jadi ketua bahagian. Tapi sampai sekarang, 2-3 minggu lepas pun saya duk berhubung. Tiap-tiap minggu saya berhubung dengan Long Nan. Bercakap soal politik. Long Nan faham pendirian saya dalam politik. Malah antara orang yang boleh menegur saya kalau saya buat tak betul, pertama Tan Sri Khalil macam ayah saya, Tan Sri Khalil Yaakob. Masa dia duduk sini pun dia perakukan saya untuk tuanku bagi Datuk. Dia pergi Melaka, dia jadikan saya Datuk Seri Melaka. Rapatnya saya dengan orang Pahang ni. Sampailah kepada Menteri Besar sekarang. Amat-amat baik, amat-amat rapat. Dan kami semua sentiasa berkongsi masalah politik negara. Lebih-lebih lagi dengan Long Nan. Yang dalam UMNO, kita menganggapkan Long Nan ni sebagai orang yang wise ataupun orang yang mempunyai wisdom. Dan saya dengan Long Nan sampai sekarang banyak sependapat dalam politik. Kami yang boleh dianggapkan orang lama, cuma bezanya saya pernah di negeri dan saya ke parlimen, saya menjadi adun, saya jadi menteri, Menteri Belia dan Sukan ganti Datuk Najib, jadi Menteri Luar Bandar ganti almarhum Tun Ghaffar Baba, jadi Menteri Wilayah Persekutuan, jadi Menteri Komunikasi dan Multimedia. Tetapi pandangan politik di kalangan orang-orang yang sama-sama lama berjuang, kita merasa sangat sedih, kita merasa sangat pilu. Bukan saja kita di kalangan sahabat-sahabat dalam UMNO, tetapi juga sahabat-sahabat dalam UMNO, dalam PAS, dalam Bersatu. Dalam politik, tuan-tuan, kita adalah orang perjuangan. Kalau kita salah memilih haluan, nescaya rosak binasalah perjuangan ini. Sedangkan perjuangan ini kita sentiasa berikrar kerana agama, kerana bangsa, kerana kepentingan negara. Kalau dalam perjalanan itu kita ditakdirkan jadi wakil rakyat, itu takdir dan ujian Allah sebagai tanggungjawab tambahan kita.
Kalau kita ditakdirkan jadi menteri besar, atau jadi menteri, atau jadi Perdana Menteri, tanggungjawab kita tetap sama, iaitu seperti mana kita ikrar pada diri kita, orang politik, kita mesti menjaga yang pertama, tertinggi, terawal adalah menjaga kepentingan agama. Kerana politik orang Melayu, politik orang Islam, politik saya dan politik tuan-tuan tidak sama dengan politik orang-orang bukan ahli syahadah dan orang bukan Islam. Politik orang Islam bertanggungjawab di dunia, bertanggungjawab di akhirat, bertanggungjawab masa hidup, bertanggungjawab sesudah mati. Maka segala apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, hendaklah kita pertimbangkan terlebih dahulu berasaskan kepada prinsip-prinsip agama. Inilah yang terpaksa saya lalui. Memang sedih, memang pelik. Saya sendiri tak pernah jangka sebagai orang yang mengasaskan, menghidupkan semula UMNO. Setelah UMNO diharamkan bersama Tun Mahathir dengan keahlian UMNO nombor 124, saya hari ini menjadi ahli PAS dengan keahlian 1,276,666. Bila saya renung balik, benarlah kata anak Pahang, almarhum Tun Abdul Razak, kalau berlaku sesuatu kepada UMNO, maka PAS lah yang kena ambil tanggungjawab menggantikannya. Maka dia terjadi kepada saya, anak Kelantan, anak Pahang, anak UMNO. UMNO yang asal, UMNO yang jati, kasih dan sayang pada UMNO. Tetapi bila UMNO itu rosak, maka kita tunjuklah pendirian kita ikut cara mana. Datuk Seri Syahidan awal-awal berhijrah pada saya. Cara Datuk Syahidan menjadi ahli Parlimen PAS. Cara saya tak dipilih jadi calon oleh Zahid. Kekal bersetia walaupun sedih. Terus berkempen pilihan raya lepas saya datang berkempen di Pahang. Maklumlah tuan-tuan, saya ni boleh tahan jugalah dalam UMNO kan. Bukan ketua cawangan Cemomoy. Bukan ketua cawangan Kampung Pelangai. Ini Setiausaha Agung UMNO. Setiausaha Agung Barisan Nasional. Setiausaha Agung bersama Muafakat Nasional. Tetapi saya juga nekat cara saya. Apabila UMNO telah membuang saya dan kawan-kawan pujuk balik kepada UMNO, saya tak mau balik. Kerana perjuangan orang Melayu dan umat Islam, apabila UMNO rosak, kita berwajib mengumpul kekuatan dan sokongan kita, memberikan sokongan kepada PAS dan bersatu melalui Perikatan Nasional untuk menyelamatkan perjuangan agama, bangsa dan tanah air kita. Soal kasih lain, soal sayang lain, soal nostalgia lain. Perjuangan yang ada di hadapan kita mesti kita pikul dengan tanggungjawab. Alhamdulillah, langkah Datuk Seri Syahidan, langkah saya bersama-sama mengikuti perjuangan Tok Guru dan Tan Sri Muhyiddin dalam pilihan raya PRU 15 yang lalu telah didokong oleh rakyat seluruh negara. Tidak salah rupanya saya. Tidak silap rupanya saya. Apabila 7 negeri dapat berjaya mensifarkan kerusi parlimen untuk UMNO. Tak ada satu kerusi pun untuk UMNO. Rakyat Pahang membelah 2 kerusi parlimen. Kerusi DUN sama-sama 17. Bermakna rakyat Pahang juga
telah berada dalam gelombang kebangkitan dan kesedaran penyatuan orang-orang Melayu dan umat Islam. Datang pilihan raya negeri di negeri Datuk Seri Sanusi, walaupun orang dah jadi kerajaan, beliau dizalimi, ditangkap tengah malam, dibuat macam-macam kerana tak berhenti-henti sampai sekarang. Lagi kuat ditekan, lagi kuat rakyat Kedah berdiri teguh memberi sokongan kepada Perikatan Nasional di Kedah, Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri yang lain. Maknanya tuan-tuan, kita semua rakyat sebenarnya sedang dan telah pun bersatu padu. Orang Pahang termasuk, tidak terkecuali. Pilihan raya lepas, 80% rakyat Pahang, pengundi Pahang mengundi berdasarkan no Anwar, no DAP. BN kata no Anwar, no DAP, kita orang Pahang telah undi. Parti Perikatan Nasional lagi lebih jelas, no Anwar, no DAP, juga telah diundi oleh orang Pahang. Kalau ikut mandat rakyat Pahang, 17 kerusi BN, 17 kerusi PN, 34 kerusi sudah boleh membuat kerajaan orang Melayu memimpin di Pahang ini. Saya tahu Menteri Besar Pahang sendiri agak merasa kuat mahu mendokong semangat muafakat nasional. Kerana apa? Kerana muafakat nasional itu mula dihidupkan di Pahang. Muafakat nasional itu mula dihidupkan di pilihan raya kecil Cameron Highland. Orang Pahang beri sokongan yang bulat pada kerjasama UMNO dan PAS. Saya sebagai Setiausaha Agung Muafakat Nasional dapat menyatakan permulaan keyakinan nak membawa muafakat nasional menyatupadukan UMNO, PAS dan bersatu dan politik orang Melayu bermula di bumi Pahang. Daripada Bukit Cameron Highland sampailah ke pilihan raya kecil di Pantai Rompin. Orang Pahang memberi dokongan yang kuat kepada politik semangat Perikatan Nasional. Tapi sayangnya bukan salah orang Pahang. Lepas pilihan raya umum yang ke-15, Zahid Hamidi larikan kursi-kursi, nafikan hak ahli-ahli Parlimen UMNO yang berpendirian lebih pada separuh mahu meneruskan kerjasama UMNO, PAS dan Bersatu. Mahu mengekalkan orang Pahang sebagai Perdana Menteri. Kerana waktu itu Perdana Menteri orang Pahang, Pak Long Mael Perdana Menteri. Tuan-tuan, negeri Pahang ni dalam Malaysia ni, tak ada satu negeri pun yang lahirkan 3 Perdana Menteri kecuali Pahang. Betul tak? Kedah ada 2, Penang ada 2, Pahang ada 3 Perdana Menteri. Yang terbaru adalah Pak Long Mael. Datuk Seri Ismail Sabri mendokong kuat, disokong oleh kami menteri-menteri waktu itu, nak mengekalkan penyatuan umat Melayu dan orang Islam supaya kita menjadi tunggak, kita menjadi tunjang kepada pentadbiran politik kita. Kita tidak mahu mengangkat DAP kerana dasar DAP. Kita bukan benci pada individu dia, bukan kerana soal Cina, bukan kerana soal bangsa, tapi dasar DAP yang dia perjuangkan. Dia nak mengasingkan soal agama daripada tanggungjawab kerajaan. Dalam perlembagaan dia nak menghidupkan politik sekular. Dia nak memperjuangkan, nak disamaratakan semua. Dia menolak konsep Bumi Putra. Dia beritahu 22 bulan. Apa benda dia tak buat. Daripada benda kecil, dia nak tukar buku teks. Dia nak iktiraf semula komunis. Dia buat macam-macam dalam 22 bulan. Kita serik. Kita sedih, kita nak betulkan politik kita. Kita letak ke tepi persengketaan sama kita UMNO dan PAS berpuluh-puluh tahun. Akhirnya UMNO
PAS bersatu bergabung, rakyat sokong, pilihan raya kecil semua menang. Masuk pilihan raya umum, kita masih kuat sokong. Malah PAS dah bersatu sokong Pak Long Mael menjadi Perdana Menteri. Lepas pilihan raya, Zahid Hamidi wak lari 30 kursi untuk angkat dan nobatkan DAP menjadi kerajaan. Sekali itu telah berlaku, tuan-tuan. Proses nak betulkan ini akan memakan masa. Dan inilah proses sedang berlaku. Datang pilihan raya negeri, kemudian datang pilihan raya kecil demi pilihan raya kecil, nak menunggu pada saat dan ketika yang sesuai bagi kita menebus maruah, menukarkan kerajaan yang ada, dikembalikan semula kepada kerajaan yang berteraskan pada pimpinan umat Islam, orang Melayu yang akan menegakkan Islam tanpa berdolak-dalik. Dan itu adalah perikatan nasional yang kita semua berwajib untuk memberikan sokongan, termasuk pilihan raya di Pelangai ini. Maka sebagai penutup, saya sebagai bekas Tiosa Agong UMNO, sebagai bekas Tiosa Agong Barisan Nasional yang mempunyai kawan-kawan dan saudara-mara yang ramai di negeri Pahang ini, lebih-lebih lagi di Bentong, apalagi di Pelangai ini, yang merupakan sahabat karib dan rapat kepada Long Nan dan kawan-kawan. Saya faham perasaan tuan-tuan. 7,000 orang telah memberikan undi kepada Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri yang lepas. 2,000 orang, sebagian besarnya bukan Melayu, telah mengundi PH. 3,200, 3,300 telah mengundi Perikatan Nasional pada waktu pilihan raya negeri yang lepas, sebelum rakyat ditipu dan mandat rakyat dirosakkan oleh Zahid Hamidi. Sekarang giliran rakyat untuk menyatakan pendirian. Kalau kita tidak bersetuju dengan cara Zahid Hamidi, kita tidak bersetuju dengan cara menggunakan UMNO, membunuh UMNO untuk melepaskan kes-kes pribadinya. Kalau kita tidak bersetuju, UMNO yang sekarang ini tidak mahu mendengar suara akar umbi, jangan dengan cara jadi calon bebas atau apakah calon bebas, itu merugikan undi. Kalau kita tidak bersetuju, UMNO yang tidak lagi mendengar suara akar umbi. Kalau kita merasakan UMNO kita mahu perbetulkan. Kalau kita rasakan UMNO mahu kita kembalikan untuk bersama PAS dan bersatu semula. Peluang terbaik bagi kita semua rakyat yang dulu 7,000 orang memberi undi pada Barisan Nasional, hendaklah kali ini bertekad dengan hati yang tulus ikhlas. 9 hari bulan pengundi-pengundi Barisan Nasional hendaklah reda berjuang memberikan undi kepada Cikgu Kasim sebagai calon Perikatan Nasional, sebagai isyarat rakyat Pahang, sebagai bukti rakyat Pahang bersama rakyat Kelantan, Terengganu, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Pahang tidak harus terkecuali. Malah Pahang yang telah melahirkan 3 Perdana Menteri. Pahang yang jadi mangsa kerana Perdana Menteri daripada Pahang dijatuhkan oleh Zahid Hamidi. Maka 9 hari bulan inilah, 7 hari bulan inilah peluang kita orang-orang Pahang untuk menyatakan pendirian politik kita dengan memberi undi pada Cikgu Kasim, calon Perikatan Nasional dalam PRK ini. Boleh tuan-tuan? Kalau dah boleh, saya rasa cukuplah daripada saya. Sebagai satu daripada mukadimah, kita ada Tok Guru kita ada Datuk Sri Sanusi
Malam tadi dia berucap, saya pun ikuti juga cara live. Dia tidak macam saya. Saya walaupun suara kuat, ada juga takut-takut. Saya ni memang jenis penakut. Sebab itulah Zahid mudah titik saya. Sebab dia tengok saya orang penakut. Saya takut dengan polis, saya takut dengan SPRM, saya takut dengan presiden. Ini lepas ni orang yang tak takut dengan siapa, dia balon semua. Orang politik kena begitu. Orang berani. Macam Lonan, dia berani. Dalam musyawarah MKT saya duduk dengan Lonan. Lonan kalau dia nak kata, dia kata. Dia tak peduli. Sebab tu dia boleh jadi menteri besar. Datuk Seri Nasir pun macam tu juga. Dia jujur, dia ikhlas. Dia rasa nak kata, dia kata. Saya penakut. Sebab tu saya tak jadi menteri besar. Sebab saya penakut. Saya jadi menteri kecil-kecil. Yang menteri besar ni, Alhamdulillah. Cuma akhirnya saya nak nyatakan pada tuan-tuan. Waktu saya nak pilih parti PAS, hati saya berat. Sungguh hati saya berat. Ikutkan hati, kena buang, saya nak duduk dengan tak ada parti lah. Tak apalah, duduk diam lah. Tapi tuan-tuan, saya tak boleh nak tipu diri sendiri. Waktu saya jadi Setiausaha Agung Perikatan Muafakat Nasional dan duduk jadi menteri, saya buat pertama kali dalam hidup politik saya jadi calon 8 penggal, ahli parlimen, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Negeri, ahli Dewan Rakyat. Jarang bergaul dengan orang PAS. Sejak terbentuk Muafakat Nasional, kami duduk bersama. Datuk Seri Sanusi pun duduk dalam Jawatankuasa Muafakat Nasional. Saya Setiausaha Agung, Tok Guru dan wakil-wakil. Waktu itu saya perhatikan. Saya perhatikan sahabat-sahabat saya daripada PAS. Terutama sekali saya perhatikan Presiden PAS, Presiden 1 dan Presiden saya. Saya lihat dan saya buat penilaian. Saya kagum. Saya kagum dengan Presiden Perikatan Nasional. Waktu dia menegur isu 1MDB, saya lah pembela Datuk Seri Najib. Saya seorang bercakap tunggal untuk pecat Tan Sri Muhyiddin kerana melanggar etika parti, menyerang Presiden. Saya seorang. Ahli MKT ada 50 orang. Saya seorang saja bercakap. Tapi saya tengok Tan Sri Muhyiddin konsisten menegakkan pendirian, tidak mahu bersekongkol dengan unsur-unsur yang salah. Zahid minta saya jumpa Tan Sri Muhyiddin, dia nak jadi timbalan Perdana Menteri. Saya pergi pujuk Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin jawab, aku boleh terima siapa saja pada UMNO jadi TPM. Tapi aku tak boleh ambil Zahid kerana aku tak nak campur dalam urusan mahkamah. Kalau dia rasa tak salah, dia jawablah di mahkamah, biar mahkamah putuskan. Aku tak nak campur. Jadi saya respect pengerusi Perikatan Nasional kerana berpendirian tegap selain daripada waktu jadi Perdana Menteri telah menyelamatkan berjuta-juta nyawa rakyat sewaktu COVID menyerang. Satu kepimpinan yang tegas menyelamatkan nyawa rakyat, membelanjakan 560 bilion untuk memastikan rakyat negara kita selamat. Rekod Tan Sri Muhyiddin, pengerusi Perikatan Nasional dan kerajaan pimpinannya adalah jelas. Tetapi tunggak kekuatan kepada Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional ketika itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang berhormat Tan Sri Tok Guru Tuan Haji Abdul Hadi Awang. Sebagai orang lama dalam politik yang sudah lama bergaduh, bertempur, berlawan dengan Tok Guru, akhirnya saya dapat duduk sekali tengok luar biasa. Waktu nak bentuk kerajaan, masing-masing berlobi nak jawatan. Tok Guru belum buat kerajaan lagi, kata, buatlah kerajaan, jangan masukkan nama dia untuk berada dalam kerajaan. Dia tak mahu pegang apa-apa jawatan. Waktu nak angkat Datuk Seri Mael Sabri jadi Perdana Menteri, walaupun PAS boleh juga klaim jawatan itu atau timbalan Perdana Menteri, sekali lagi Tok Guru adalah orang yang paling awal memberi sokongan kepada UMNO untuk menjadi Perdana Menteri, tak pernah mengangkat dirinya sendiri. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya lalui yang memberikan keyakinan kepada saya cara pimpinan PAS yang konsisten,
yang istiqamah, yang sentiasa mendahulukan setiap tindakan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, tidak mengikut sentimen, tidak mengikut hawa nafsu, tidak mengikut strategi politik semata-mata. Maka apabila saya kebetulan tidak lagi mempunyai parti kerana dibuang, maka saya dengan redanya memohon untuk menjadi ahli PAS, dan saya bersyukur saya diterima sebagai hari ini sebagai ahli PAS secara resmi. Maka tuan-tuan, sebagaimana berat hati saya nak bersama dengan PAS, tapi saya yakin pada kebenaran, maka saya nak menyeru sahabat-sahabat saya, pimpinan UMNO, orang-orang di cawangan. Saya tahu ahli-ahli UMNO cawangan sedih, berduka cita, tak setuju keputusan Perhimpunan Agong kita dipermain-mainkan. Tindakan kita tidak nak jaga UMNO. Ada orang rela UMNO mati asalkan dia hidup. Dan benar-benar hari ini UMNO sedang menuju kematian. Di Pulau Pinang hanya dah tinggal sekerak 2 kursi. Di Terengganu 1 kursi pun tak ada. Bukan salah ketua cawangan, bukan salah YJK bahagian, bukan salah ketua bahagian, kerana tindakan satu orang ahli UMNO di bawah terpaksa menanggung akibat. Maka kalau saya berani memilih jalan ini, maka saya mengajak kawan-kawan, adik kakak, saudara mara hamba daripada orang UMNO di negeri Pahang, di akar umbi ini. Yang penting perhitungan orang politik, orang Melayu dan umat Islam. Parti itu lambang-lambang yang kita reka ciptaan manusia. Bertanggungjawab kita adalah kepada Allah SWT. Marilah kita bersatu padu. Jangan pecah-pecilkan undi. Jangan tabur-taburkan undi. Melainkan ikat undi orang Melayu dan umat Islam di bawah satu obor, dengan secara beramai-ramai kita mengundi Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil Pelangai tahun ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. 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 Terima kasih.